Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, di kalangan kita juga ada yang merupakan pengundi pandan. Ramai, saya tahu khususnya orang-orang Tionghoa dalam pilihan raya umum yang lalu telah memberi sokongan kepada YB Ong Tiket. Bukan kerana kita sokong dia sebagai pemimpin MCA. Sebelum ini kita memandang Ong Tiket sebagai seorang yang berani. Beliau telah mendedahkan skandal PKFZ. Beliau telah lawan dengan Presiden MCA yang lalu, menunjukkan beliau berani. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, rakyat perlukan suara yang berani. Tapi apa yang terjadi dengan ahli parlimen kita? Pengundi-pengundi pandan mula bertanya, selepas Ong Tiket sudah tidak lagi jadi Presiden MCA, tidak ada cerita lagi tentang PKFZ. Yang saya tahu sekarang, YB Ong Tiket sekarang sibuk tengok longkang saja. Yang kerja tengok longkang tu YB jenis boleh buat, tak perlulah ahli parlimen pandan buat. Selama 3 tahun ini tidak sekali YB pandan Ong Tiket berdiri di dalam parlimen untuk berucap atau mendedahkan apa-apa pun. Dan itulah sebab kita dah bagi banyak peluang. Orang pandan sokong seorang ahli parlimen, seorang wakil rakyat yang berani untuk bersuara. Dulu undi Ong Tiket kerana beliau berani. Kini kita sedang mengambil pendirian yang baru. Itulah sebab saya jemput semua untuk fikir baik-baik. Sama ada kita nak kekalkan seorang wakil rakyat yang kini sudah tidak berani kerana takut lawan dengan kuasa yang akan menentukan pencalonan beliau. Dan kita juga ada contoh, bukan saja duduk dalam Barisan Nasional tidak boleh lawan. Dan kita baru-baru saja saya pergi Sabah bersama dengan pemimpin yang lain. Kita jumpa dengan ahli-ahli parlimen dari Sabah yang datang dari Barisan Nasional. Kita bincang isu negara. Dan mereka mengakui bahawa negara kita dalam keadaan krisis. Sabah sebagai sebuah negeri yang telah diabaikan. Sudah lama Barisan Nasional memerintah, tetapi hak pembangunan Sabah tidak dipeduli. Orang Sabah dianggap sebagai fixed deposit. Oleh itu ada wakil rakyat Barisan Nasional dari Sabah yang prihatin tentang nasibnya mereka, nasib orang-orang Sabah sendiri. Mereka mengambil pendirian yang berani untuk keluar dari Barisan Nasional untuk menyertai Pakatan Rakyat. Termasuk timbalan menteri. Timbalan menteri bukan mudah. Ada jawatan, ada peruntukan. Tapi kerana yakin dengan perjuangan kita, ahli-ahli parlimen dari Sabah sanggup keluar dari Barisan Nasional untuk menyertai kita. Dan cabaran kita kepada Ong Tiket, janganlah sembunyi di belakang MCA. Kalau berani, kalau ikhlas dalam perjuangan ini, kenapa tidak keluar dari Barisan Nasional? Bukan MCA bagi dia tempat. Tapi sampai hari ini beliau tidak berani buat. Ini adalah kerana bezanya seorang tokoh yang mempertahankan hak rakyat atau seorang yang berucap seolah-olah berani hanya untuk menjadi popular, tetapi akhirnya sayang kepada kerusi, takut ambil risiko, tidak berani untuk lawan habis-habisan. Dan itulah kita serah kepada rakyat untuk sekali lagi buat penentuan sama ada kita mau wakil rakyat seperti YB Zuraidah, seperti Rafizi,
yang berani untuk lawan. Baru saja saya dengan Rafizi pergi ke Parlimen. Kita dedahkan isu Michael Chia yang telah diceritakan tadi. Dan saya tidak sangka press conference sidang akbar yang Rafizi buat dengan saya dengan YB Zuraida 2 minggu yang lalu adalah sidang media yang terakhir untuk Rafizi masuk ke Parlimen. Sampai speaker Parlimen buat keputusan untuk menghalang orang luar. Tak beranilah dia kata Rafizi tak boleh buat sidang media dalam Parlimen. Sekarang rulingnya satu perintah daripada speaker yang menyatakan semua orang luar yang bukan ahli Parlimen tak boleh berucap dalam sidang media dalam Parlimen. Mereka takut Rafizi sampai dia menghalangkan semua orang masuk ke Parlimen. Apa maksudnya Parlimen kalau rakyat tidak boleh bersuara? Kami yang bersuara ini, kami wakil rakyat ini bukan satu hak keistimewaan. Kami berucap dalam Parlimen atas nama rakyat. Kami berada di dalam Parlimen, gaji dibayar oleh rakyat. Kami bersuara untuk kepentingan rakyat. Sekarang Parlimen yang dikuasai oleh Barisan Nasional kata rakyat tak boleh masuk Parlimen, tak boleh berucap dalam Parlimen, tak boleh sampaikan maklumat kepada media dalam Parlimen. Ini tunjukkan mereka takut kepada suara rakyat. Kita beritahu saudara Rafizi, tak payah takut, buat press conference mana-mana boleh buat. Tapi mereka boleh halang saudara Rafizi untuk masuk Parlimen untuk buat sementara saja. Sampai pilihan raya yang ke-13, rakyat akan buat penentuan. Rafizi masuk Parlimen sebagai ahli Parlimen. Rakyat yang menentukan. Saya masih ingat semasa bersih, saya hantar memo dengan kawan-kawan nak bawa ke Parlimen, hantar memo. Bila sampai kereta saya di depan Parlimen, bila sampai pintu pagar Parlimen, pegawai polis kata, Tian Chua, you tak boleh masuk, kena keluar dari kereta. Saya kata saya tak. Kenapa saya tak boleh masuk? Saya ada urusan nak buat press conference. Beliau kata, polis kata tak boleh. Buka pintu, mereka enam pegawai polis heret saya keluar dari kereta. Lepas heret, hantar ke balai polis, kata saya gigit polis. Waktu itu saya bukan ahli Parlimen. Tahun kemudian 2008, bila pilihan raya, saya jadi ahli Parlimen, masuk Parlimen. Sekali lagi mereka buat dakwa saya dalam mahkamah, bicara selama 3 tahun. Hakim hukum bayaran RM2,000 hukumannya. Itulah jadi masalah. Ada yang kata ini hilang kelayakan, ada yang kata tidak. Akhirnya speaker nampak kalau buat pilihan raya kecil pun batu tak dimenang oleh Barisan Nasional, lebih baik biar Tian Chua terus jadi ahli Parlimen. Hakim pun tak boleh gugat. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, yang saya ingin nyatakan di sini ialah segala-gala ini ditentukan oleh rakyat. Rakyat yang mempunyai kuasa untuk naikkan satu parti. Rakyat yang mempunyai kuasa untuk turunkan kita. Rakyat yang memberi penilaian kepada seorang ahli politik. Sama ada ahli politik ini melanjutkan hak dan kepentingan rakyat atau tidak. Kini kita lihat pemimpin kita di atas, kita tidak tahu apa yang berlaku. Yang jadi isteri tak tahu apa suami dia buat. Suami dapat projek bela lembu dalam kondominium, isteri kata saya tidak tahu. Yang bapa kata tidak tahu apa anak dia
dia buat. Anak pakai kereta Hummer, bapa kata tidak tahu bagaimana Hummer itu datang ke rumah. Hummer bawa. Inilah terjadi. Menteri-menteri ni seolah-olah mereka sibuk jaga kebajikan rakyat sampai mereka tidak sedar tentang apa yang berlaku dalam keluarganya sendiri. Dan kita ada pelbagai jawapan yang pelik-pelik dari menteri. Tadi kita sebut isu Sabah ini. Isu Sabah bukan isu yang kita hanya memandu kereta Hummer saja. Yang lebih penting, yang lebih kritikal ialah apa yang melibatkan wang rakyat. Ketua Menteri Sabah simpan akaun secara sulit di Hong Kong. Wangnya sampai berbilion-bilion, berjuta-juta. Boleh ambil wang cash, Sing, dolar sebanyak 16 juta keluar daripada Hong Kong dan Shanghai Bank. Diangkat oleh Tauke Balak. Bila ditangkap, menafikan. Ini bukan rasuah kerana wang ini milik UMNO. Bila sudah wang milik UMNO, tak rasuah. Apa logiknya? Itulah sebab kita berkali-kali tekankan bahawa isu rasuah ini bukan isu polemik politik. Ini berkaitan dengan kehidupan rakyat. Kita harus ingat rasuah ini bukan sahaja isu etika, isu moral, tetapi ini berkaitan dengan anak cucu kita. Sekarang kita tak mau panjang cerita tentang bagaimana setiap skandal ini berlaku. Saya harap rakyat sedar tentang semua skandal ini. Yang saya ingin sebut di sini secara ringkas, rasuah ini ada harganya yang kita terpaksa bayar. Kita tengok negara kita. Pada hari tahun 1957, semasa negara kita merdeka, negara kita tidak berhutang. 1 sen pun tidak berhutang. Bukan saja tidak berhutang, Malaya waktu itu begitu kaya sekali. Negara Britain, penjajah kita, selepas Perang Dunia Kedua banyak berhutang kerana peperangan. 70% daripada hutang negara Britain dibayar daripada hasil yang dikutip dari Malaya. Kita bayar hutang untuk penjajah kita, untuk orang British. Tahun 1957 sehingga 2007, kita melalui Tengku Abdul Rahman, Tun Razak, Hussein On, Mahathir, lepas tu Abdullah Badawi. 5 orang Perdana Menteri dari tahun 1957 hingga 2007. Di tangan Perdana Menteri kelima, hutang negara kita sudah jadi 2,500 bilion. 2,500 bilion dari kosong. Dari kita mampu bayar hutang orang lain, sekarang hutang negara kita di tangan Abdullah Badawi pada tahun 2007 adalah 250 bilion. Dari 2008 hingga bajet tahun ini untuk 2013, kita melalui 1 tahun diperintah oleh 1 tahun Abdullah Badawi, 4 tahun Najib. Hutang negara kita tambah lagi 250 bilion jadi 504 bilion. Hebat tak Najib? Hebat. 5 orang Perdana Menteri jadikan kita hutang kita 250 bilion. Tapi Najib seorang dalam 4 tahun tambah lagi 250 bilion. Sekarang hutang kita 504 bilion. Bila Pakatan Rakyat ambil alih tahun depan, kita terpaksa bayar balik. Bayar hutang. Kalau kita bayar hutang, sehari kita bayar 1 juta. 1 juta tu besar tu. Kalau kita bayar balik 1 hari 1 juta. Kita terpaksa mengambil tak sebanyak 1,380 tahun untuk jelaskan hutang 500 bilion ini.
Siapa yang akan bayar? Anak cucu kita. Itulah sebab adalah kewajipan bagi kita. Kita harus bertindak sekarang, selamatkan Malaysia, selesaikan masalah-masalah ini. Hanya kita jatuhkan Barisan Nasional yang rasuah ini. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, itulah mesej saya untuk malam ini. Kita harus pastikan negara kita tidak terjatuh berterusan di tangan orang yang rasuah ini. Dengan itu saya sekali lagi mengambil kesempatan ini untuk ucapkan selamat Deepavali dan juga untuk sahabat-sahabat yang beragama Islam, selamat menyambut awal Muharram. Selamat kita berhijrah ke sebuah tempat yang lebih selamat dan membawa Malaysia ke jalan kemakmuran dan kesaksamaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi. Nandri, Manakam, Sisi.